kita belajar bab 6 pembahagian sel untuk hari ini. Jadi dalam bab 6 ni ada 4 subtopiknya. Ada 6.1 pembahagian sel, 6.2 kitar sel dan mitosis, 6.3 meiosis, 6.4 terlampau banyak pula, 6.4 isu pembahagian sel terhadap kesihatan manusia. Jadi hari ini mungkin kita tidak dapat habiskan semua. Kita hanya akan bincangkan 2 subtopik yang pertama ini, iaitu pembahagian sel kita bincangkan hari ini dan juga kitar sel dan mitosis. Okey, kita akan berhenti di mitosis lah nanti. Untuk pembahagian sel, ada melibatkan 2 bahagian, 2 bahagian. Okey, 2 peringkat lah, boleh dikatakan ada 2 peringkat. Satu bahagian nukleus. Nukleus dan komponen sel yang utama yang mengawal aktiviti membahankan bahan baku. So dia ataupun dia sebagai karyokinesis. Karyokinesis. So peringkat yang kedua untuk pembahagian sel iaitu pembahagian sitoplasma. Selepas nukleus dia telah dibahagikan, kita perlu menjalankan pembahagian sitoplasma juga supaya dua sel akan dapat dihasilkan lah. Jadi pembahagian sitoplasma digelar sebagai sitokinesis juga. Okey, kinesis, sitokinesis. So untuk pembahagian nukleus, dia ada 2 jenis tau. Ada 2 jenis pembahagian sel. Satu jenis ialah dinamakan sebagai mitosis. Okey, mitosis. Satu lagi ialah meiosis. Meiosis. So ada 2 pembahagian nukleus yang adalah pada badan kita. Semua organisma begitu. 2 jenis mitosis dan juga meiosis. So pembahagian sel ni, okey, kita mula dengan organisma kompleks iaitu manusia. Okey, ada lelaki, ada perempuan. So lelaki perempuan ini, apa yang paling boleh membezakan mereka? Yang paling boleh bezakan mereka adalah organ pembiakan dia. Okey, di mana ini adalah organ pembiakan bagi lelaki. Okey, ini organ pembiakan bagi lelaki. Okay, ini adalah organ pembiakan perempuan. Okay, perempuan. So di mana mitosis berlaku, di mana meiosis berlaku? Meiosis berlaku di testis. Okay, di mana testis? Testis di sini. Inilah testis. Kalau lelaki mesti tahu di mana. Dia berlaku meiosis dalam testis. Okey, selepas menjalankan meiosis, apa yang terhasil? Yang terhasil ialah sel gamet. Sel gamet ataupun kita panggil sebagai sperma lah, daripada testis boleh menghasilkan sperma. Okey, boleh menghasilkan sperma. Perempuan pula meiosis berlaku di mana? Meiosis berlaku hanya pada organ pembiakan iaitu ovari. Okey, di mana ovari? Ovari di sini ada 1. Okey, 2 ovaria berlaku meiosis. Dan apakah hasil dia? Hasil dia ialah sel gamet juga. Okey, ovum dan sperma dua-dua digelar sebagai sel gamet ataupun sel pembiakan, sel pembiakan. Ovum yang dihasilkan setiap bulan tu akan masuk dalam tube falopia. Okey, tube falopia dan sehinggalah dia jumpa dengan sperma lah. Kalau tidak, dia akan merosok dan dikeluarkan ikut haid kita lah. So next, di mana pula mitosis berlaku? Mitosis berlaku di sel soma. Sel soma ini merujuk kepada apa? Sel soma ini merujuk kepada sel rambut dia, merujuk kepada sel pipi dia, merujuk kepada sel kulit dia, sel peparut kah,
Okay, semua sel dari atas sampai bawah badan manusia itu digelar sebagai sel soma kecuali apa? Kecuali sperma. Okay, sperma ni sel gamet, sel pembiakan. Okay. Jadi sel soma, okay, sel soma bagi bilangan sel soma bagi seorang manusia yang normal ada 46 kromosom, bilangan dia ada 46. Okey, 46 . So untuk perempuan sama juga, dia pun mempunyai sel soma juga, sel pipik dia, sel rambut dia, sel kulit dia dan sebagainya. Okey, sel soma, dalam sel soma berlakunya pembahagian sel mitosis. Mitosis ini menghasilkan sel baharu yang sama. Kalau sel kulit yang menjalankan mitosis, dia menghasilkan anak sel kulit juga, okay, yang 100% sama. So untuk perempuan sama juga dia mempunyai 46 kromosom asalkan manusia yang normal, okay, dalam sel, dalam nukleus dia mengandungi 46 kromosom. Okay, 46 kromosom. Jadi apabila berlaku meiosis pula, meiosis dia boleh menghasilkan separuh, bilangan dia separuh daripada kromosom, bilangan kromosom manusia, separuh. Kalau separuh berapa? 23 kromosom sahaja. Begitu juga dengan ovum. Ovum pun mengandungi separuh. Kenapa hanya mempunyai separuh? Sebab ini adalah disebabkan ada persediaan. Jika berlaku persenyawaan. Okay, jika berlaku persenyawaan antara sperma dengan ovum, jadi apa yang terhasil? Yang akan terhasil zigot. Okay, zigot. Zigot ini dia adalah gabungan 23 kromosom daripada sperma, 23 kromosom daripada ovum. Jadi bila bercantum mereka akan dapat 23 tambah 23 sama dengan 46, iaitu individu yang normal, yang lengkap bilangan kromosomnya. Jadi daripada 46 ni, 23 kromosom paternal. Apa itu kromosom paternal? Kromosom paternal ini adalah kromosom yang datang daripada lelaki. Bapa. Okey, daripada bapa. Dan 23 lagi, separuh lagi kromosom dia datang daripada maternal. Daripada ibu. Okey, daripada ibu. Jadi 23 tambah 23 dapat 46 kromosom, iaitu sama dengan 23 pasangan kromosom yang homolog. Okey, pasangan kromosom yang homolog. So ini adalah karotip lelaki dan juga perempuan. Okey, lelaki dan juga perempuan. Ini kita kira sebagai pasangan. Satu pasang ada 2 kromosom. Kalau kamu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira sampai habis kamu akan dapat 23 pasang sama dengan 46 kromosom. 46 kromosom. Daripada nombor 1 sampai nombor 22, ini semua kita panggil sebagai autosom. Autosom ini adalah merujuk kepada sel soma. Okey, kromosom yang ada pada sel soma. Okey. Pasangan yang terakhir ini kita panggil sebagai kromosom seks, di mana ini yang menentukan, pasangan kromosom ini yang menentukan jantina bagi seseorang manusia. Kalau XY dia lelaki, kalau XX dia merupakan perempuan. Okey, XX perempuan, XY ialah lelaki. Dua ini adalah dipanggil sebagai kromosom seks. Okey, kromosom seks. Selepas meiosis berlaku, okay, sekarang kita masih dalam pengenalan. So selepas meiosis berlaku, sperma hanya mempunyai separuh bilangan kromosom. Okay, separuh. Jadi separuh daripada bilangan kromosom ini sama dengan, ini pun separuh juga nanti. Separuh juga. Jadi 23 kromosom saja ada pada sperma. Okay, sperma lelaki. Tetapi sperma yang dihasilkan ada 2 jenis tau.
Dua jenis. Satu jenis ialah 22 tambah Y. Kalau dia dapat Y lah, kalau sperma itu dapat Y. Okay, selepas pembahagian meiosis. Okay, sperma itu akan satu jenis lagi sperma ialah 22 tambah X jika dia dapat bahagian yang X tu. Jadi lelaki dihasilkan sperma yang membawa maklumat genetik penentuan jantina lah X dengan Y. Manakala perempuan pula, okay, selepas meiosis berlaku, ovum hanya mempunyai separuh dan kromosom juga. Okay, separuh ini semua separuh yang menjadi separuh daripada kromosom perempuan. 66 bahaya 23 kromosom. Okay, ini pun seks dia pun akan menjadi separuh sahaja. Okay. Tapi untuk ovum hanya 22 tambah X. Mana satu berdua tambah. So sampai sini kamu tahu, so, sepatutnya tahu perempuan siapakah penentu jantina bagi anak kita, generasi yang baru. Okay. So lelakilah penentu dia sama ada sperma Y bersenyawakan ovum ataupun X yang bersenyawakan ovum. So apabila sperma jumpa dengan ovum, persenyawaan berlaku. Okay, persenyawaan berlaku dan terpulanglah ovum itu disenyawakan oleh Y. Kalau sperma Y, anak lelaki akan terhasil. Kalau disenyawakan oleh X, anak perempuan dapat dihasilkan. So dengan cara meiosis ini, okay, begitulah hebat Tuhan mencipta manusia supaya bila pembahagian sel meiosis ini berlaku kan, bilangan kromosom anak baru itu tidak akan terubah, akan sejak bila menjadi kurang separuh 23 tambah 23 tetap lagi dia menjadi manusia juga 46. Okay. Tapi kalau meiosis itu tidak lengkap ataupun tidak dijalankan dengan normal, ada kemungkinan itu sperma ataupun tidak boleh dipakailah, dia masuk sendiri tidak sihat. So slide seterusnya tentang haploid dan diploid. Dalam buku teks kamu dia ada sebut pasal haploid dan juga diploid. Okay, sel soma yang kita bincangkan tadi, sel soma. Okay, sel soma adalah diploid. Dia 46 kromosom dia disusun begini. Sepasang. Okey, 2N. Okey, 2N diploid. Ini maksud dia 2 lah. So haploid satu sahaja. Haploid ini merujuk kepada sperma dan ovum. Okey, haploid satu salinan setiap kromosom. 3 kromosom ni tanpa pasangan. Contohnya macam sel gamet lah, sperma dan ovum. Untuk diploid 2 salinan setiap kromosom seperti ini. Dia wujud dalam pasangan. Jadi 3 pasang kromosom homolog, 1 set kromosom paternal, 1 set kromosom maternal. So ini merujuk kepada sel soma, contohnya macam sel kulit dan juga sel pipi lah. Tadi selepas persenyawaan, slide yang tadi itu, selepas persenyawaan, zigot akan terhasil. Seterusnya dia akan membesarkan. Fetus itu akan membesar, menjadi embrio, menjadi fetus, menjadi bayi, keluar lagi, dia bertambah. Mula-mula keluar dia 3 kg, 3 kilogram. Bertambah 5, 10, 20, 30, 40 sampai kamu tua pun, mitosis ini akan berlaku. So kamu tahulah dengan dengan pengenalan begini, kamu tahu sudah juga akan masuk ke subtopik mitosis, subtopik mitosis, di mana mitosis ini dia sangat penting, penting untuk perkembangan embrio dalam kandungan seseorang ibu mengandung ataupun pertumbuhan mikroorganisma. Daripada penambahan sel baru lah supaya dia menjadi besar, semakin membesar, dan juga
Mitosis ini dijalankan untuk sembuhkan luka. Jika ada luka, dia boleh membina lah ataupun membahagi, mengsintesis sel yang baru untuk gantikan sel yang rosak. Pembiakan seks ini berlaku pada bukan semua organisma tapi sesetengah organisma yang dia tidak menjalankan pembiakan seks. Macam belahan dua, contohnya macam ameba, macam hydra dan sebagainya. Nanti kita akan bincang dengan lebih teliti tentang kepentingan mitosis, kenapa mitosis berlaku. Ini hanya pengenalan sahaja. So, penjanaan semula, contohnya cicak yang paling banyak di rumah yang kamu, tiada satu orang pun yang tidak pernah nampak cicak kan? Cicak pandai tanggal dia punya ekor. Ekor itu boleh dijana semula lagi. Tapak Sulaiman tu jauh sikitlah di laut, bukan selalu kita nampak, tapi cicak dia jatuhkan dia punya ekor untuk selamatkan diri sendiri bila ada pemangsa, tapi dia boleh jana semula. Tu macam teknik menyelamatkan dirilah, self defense dia, cicak. So mitosis yang berlaku, yang take place dalam proses-proses ini. Cikgu teruskan. Sampai sini cikgu mau kasih ingatkan kamu, jangan lupa jawab praktis formatif 6.1 dalam buku teks sejak kamu buat. Berikan definisi bagi istilah berikut. Karyokinesis adalah pembahagian apa? Nukleus. Sitokinesis, pembahagian sitoplasma. Kamu ambillah ayat yang lebih lengkap, jangan kamu jawab macam cikgu pula. Kromatin ialah apa? Cari dalam buku teks. Kromosom homolog stand for apa? Bagi definisi dia. Yang nombor 2, ramalkah apa yang berlaku jika sel dalam organ pembiakan manusia tidak dapat menghasilkan sel yang haploid, tidak boleh dibahagi kepada 2. Kalau tidak kurangkan, nanti 46 kromosom dia tambah, sperma 46, ovum 46. Kalau tambah, punya banyak 92 kromosom. Mana ada human being, mana ada manusia yang begitu banyak kromosom dia. Jadi kalau betul-betul berlaku, itu zigot, jadi akan merosot sendirilah. Dia tidak dapat berkembang kepada embrio pun. Dia tidak dapat survive. Dia akan merosot sendiri. Merosot secara automatik. Itu jawapan untuk nombor 2. So next, kita pergi kepada kitar sel. Kitar sel ini masuk ke 6.2 sudah. 6.2 kitar sel dan juga mitosis. Kitar sel. Sebelum kita masuk mitosis, kita perlu tahu kitar sel bagi sel soma kita. Sel soma. So ini adalah cell cycle. Cell cycle. Daripada raja ini kamu boleh nampak ada beberapa beberapa fasa yang utama. Fasa pertama ialah G1. G1. Dalam G1, cell growth. Membesarlah dalam tahap ini. Fasa 2 ialah fasa S. Ini adalah international, susah cikgu mau kasih ubah. Ini memang S lah, kamu panggil S. Fasa S. Dalam fasa S, DNA di dalam kromosom tu dia menjalankan replikasi dan penggandaan. Dan fasa ketiga ialah fasa G2. G2 stand for growth, I think. G2 ada pembesaran yang kali kedua dan dia menjalankan persediaan untuk mitosis, untuk masuk phase mitosis. Fasa mitosis. Dan ketiga-tiga G1S dan juga G2 ini, yang warna purple lah, kamu nampak warna purple, ini semua G1S dengan G2 digelar sebagai interfasa. 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 Dalam buku teks kamu ada, sila rujuk macam mana rupa tu sel pada peringkat interfasa. So selepas interfasa, sel tersebut akan masuk ke pembahagian sel. Dalam peringkat pembahagian sel. Pembahagian sel secara mitosis ada empat fasa nanti kita akan bincangkan. Selepas 4 fasa ini berlaku, mula daripada sini sel sudah bermula
perlahan-lahan untuk menjalankan sitokinesis. Masih ingat apa tu sitokinesis kah? Sitokinesis ialah pembahagian sitoplasma. Okey, sitoplasma dia berlaku di sini supaya dua sel anak akan terhasil. Okey, dua sel anak terhasil dalam pada peringkat ini ada dua sel nanti dia akan terhasil dan dua sel ini akan mulakan phase G1. Okey, masing-masing dia akan jalankan G1 S, G2, lepas tu balik lagi mitosis. Okey, pembahagian mitosis jadi dua sel anak. Okey. Alright, cikgu pergi teliti lagi sikit So dalam phase G1, fasa G1, pada fasa ini dia merupakan fasa pertumbuhan yang pertama lah G1 growth first growth. Pertumbuhan sel adalah aktif dalam fasa ini, sel membesar dan semasa fasa G1 protein dan juga enzim yang diperlukan persediaan untuk pembahagian sel nanti akan disintesis. Disintesis maksudnya dihasilkan. So komponen sel seperti kondrion dan juga JE ialah apa? Jangan kasih takutkan cikgu. Cikgu harapkan kamu masih ingat JE ialah jalinan endoplasma. Okey, dihasilkan. So, nukleus membesar dalam fasa ini. Okey, dalam fasa ini pun kromosom masih lagi tidak jelas dan kromosom itu hanya berbentuk kromatin. Kromatin ni maksudnya dia lurus, panjang, dia menyerupai bebenang macam benang. So ini adalah fasa G1. Okay, fasa G1. Jadi yang kamu perlu ingat ialah sel membesar. Fasa G1, sel membesar, sel tengah menjalankan pertumbuhan fasa pertama. Okey, protein dan enzim dihasilkan, ada komponen sel juga dihasilkan dalam fasa ini. Nukleus menjadi besar, kromosom tidak jelas, dia menyerupai kromatin. Okey, ingat ni perkataan kromatin. Kromatin ini merujuk kepada kromosom yang tidak jelas yang menyerupai bebenang. So pergi kepada fasa S. Apa yang berlaku dalam fasa S? Padam dulu ni So fasa S merupakan fasa di mana sel itu dia mensintesis DNA. Dia menghasilkan DNA dan DNA ini menjalankan replikasi. Jadi kamu ingatlah replikasi. DNA replikasi. Sintesis DNA berlaku. Kromosom mengganda menjadi kromatid kembar. Kromatid kembar ialah begini Dia ada satu kromosom. Okey, dan dia dapat bila dia replikasi dan mengganda dia akan wujud satu lagi. Ini ialah okey. Ini ialah replikasi dia dia punya replicate Okey, jadi ini kita panggil sebagai kembar. Kromatid kembar. Kalau satu saja ialah kromatik. Okey, ini ialah kromatik. Kromatik kalau ada dua ialah kromatik kembar. Mempunyai salinan molekul DNA sama. Ini dua-dua adalah DNA yang salinan DNA yang sama. Okey, sebelah ini adalah sama dengan sebelah ini. Dan dia berpaut kepada sentromer. Di mana sentromer? Cukup padam dulu. Sentromer di sini. Ini ialah sentromer. Di mana semua kromatik dia attach, yang di tengah-tengah itu, struktur itu dipanggil sebagai sentromer. Okay, sentromer. So itu ialah fasa S, fasa S. Fasa S yang seterusnya ialah fasa G2.
Okay, fasa G2 ialah fasa pertumbuhan yang kedua. Sel masih lagi meneruskan pertumbuhan dia membesar. Dia kekal lagi masih aktif. Okay, dia aktif secara metabolik. Dia menjalankan metabolisme dalam dalam itu sel dia. Untuk apa? Untuk kumpul tenaga. Okay, tenaga ini ada kegunaan dia untuk pembahagian sel. Dia membuat persediaan untuk mau masuk dia mau masuk ke dalam preparation for mitosis. Dia mau masuk ke dalam fasa mitosis. Okay, pembahagian sel. Dan kumpul tenaga dan dia akan masuk dia akan masuk ke dalam fasa M, iaitu mitosis di sini di sini. Okay, yang cikgu tunjukkan. So next ialah fasa M. Apa itu fasa M? Fasa M dia merujuk kepada pembahagian sel lah yang cikgu terangkan tadi. Mitosis dan juga sitokinesis akan berlaku dalam fasa M. Okey, fasa M akan berlaku mitosis dan juga sitokinesis. Dalam mitosis ada 4 peringkat, 4 fasa lah, 4 fasa, 4 peringkat. Peringkat pertama ialah profasa. Profasa. Yang kedua ialah metafasa. Okey, metafasa. Yang ketiga, peringkat 3 ialah anafasa. Anafasa. Yang keempat ialah telofasa. Telofasa. Okey. So kamu perlu ingat ni P M A T. Okey, dalam mitosis masing-masing kamu kena tahu apa yang berlaku kepada kromosom di dalam dia. Okey, sitokinesis untuk bahagikan sitoplasma untuk 2 sel itu. So kamu akan belajarlah seterusnya cikgu akan terangkan kepada kamu apa tu profasa, apa berlaku dalam profasa, apa yang berlaku dalam metafasa, apa yang berlaku dalam anafasa dan juga telofasa. Seterusnya sitokinesis di mana 2 sel akan completely dia divide dan menjadi 2 sel anak. So untuk kamu ingat, cikgu ada 2 cara lah. Kalau cikgu sendiri, cikgu akan ingat, Profesor Matt. Profasa, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Ada juga cikgu nampak daripada guru lainnya, dia guna cara PAKMAT. PAKMAT. Mana-mana sajalah, yang penting kamu boleh ingat P dulu, profasa dulu, baru sampai kepada metafasa, anafasa dan last adalah telofasa. Okey, urutan ini sangat penting sebab nanti bila kita belajar meiosis, dia akan ulang juga PMAT. Okey, Profesor Matt ini. Tapi untuk meiosis dia complicated sikit sebab pembahagian dia berlaku 2 kali. Jadi ada Profesor Matt 1, Profesor Matt 2. Ada 2 kali ya. So kamu kena ingat, tidak kisahlah cara apa yang kamu gunakan, tapi yang penting kamu perlu ingat peringkat dia, urutan dia tidak boleh salah. Dan apa yang berlaku dalam setiap fasa itu kamu perlu ingat. Okey, untuk profasa, cikgu pergi kepada profasa. Okey, dalam profasa, kromatin. Ini kromatin. Okey, kromatin dia memendek dan menebal. Kromosom, saya salah. Kromosom dapat dilihat melalui mikroskop pada fasa ini. Okey, ini yang penting. Setiap kromosom merupakan 2 bebenang yang seiras. Okey, kromatid kembar yang cikgu bilang tadi yang macam bentuknya macam X itu ini ialah satu kromatid kembar. Okey, kromatid kembar dia terikat pada sentromer, yang warna kuning tu adalah sentromer. So sentrol bergerak. Sentrol ialah apa? Sentrol ialah yang warna kuning ini Yang warna kuning ini dalam sel haiwan sahaja yang ada sentral. Sentral dia wujud dalam pasangan, sepasang. Sentral akan perlahan-lahan lah dia bergerak ke kutub sel. Kutub sel maksudnya pada kutub sel yang bertentangan. Okey, jentian gelendong yang warna kuning-kuning ini adalah jentian gelendong. Dia mula terbentuk.
Kenapa dia mau terbentuk? Sebab nanti dia bergabung dengan sentroma, dia akan tarik itu kromosom. Okay, kromatik kembar itu akan ditarik. So membran nukleus yang warna purple ini, dia akan perlahan-lahan terurai dan nukleus akan hilang. Ini adalah apa yang berlaku dalam fasa profasa. Metafasa, selepas P, metafasa. Apa yang berlaku dalam metafasa? Central tetap masih lagi berada pada kutub sel. Okay, kutub sel yang bertentangan. Dan yang penting, perkara penting berlaku dalam fasa ini ialah kromosom itu tersusun. Dia susun berbaris di tengah-tengah sel. Okay, di mana kita panggil itu sebagai sata khatulistiwa juga, macam bumi. Ada sata khatulistiwa. So kromatik kembar ini kromatik kembar masih lagi terikat di sentroma dalam metafasa. Okay, masih lagi terikat, dia belum lagi terpisah. Metafasa akan berakhir apabila sentroma sudah bermula mau membahagi. Okay, bermula membahagi, metafasa kira sudah habis, pergi kepada anafasa. Okay, anafasa. Apa yang berlaku dalam anafasa? Sentroma sekarang sudah membahagi menjadi dua, di mana sentroma itu dia akan bergabung kepada gelendong, jentian gelendong, dan kromatik kembar akan berpisah. Okey, berpisah. Kromatik kembar akan tertarik ke kutub sel yang bertentangan disebabkan oleh jentian gelendong tu dia mengecut dan dia memendeklah, dia kasih tarik. Okey, tarik kromatik kembar itu ke sata yang berlainan, bertentangan. Okay, anafasa akan berakhir apabila semua kromosom ini sampai di kutub dia. Okey, kiri kanan sampai di kutubnya. Last ialah telofasa. Okey, peringkat terakhir bagi mitosis adalah telofasa. So apa yang berlaku dalam telofasa? Dua set kromosom sel anak telah sampai, semua sampai di kutub sel yang bertentangan masing-masing. Okay, berbenang halus kromatin akan terbentuk semula. Jentian gelendong dia akan hilang, membran nukleus ujuk semula yang purple, yang warna purple tu, nukleus anak baru akan terbentuk. Jadi selepas nukleus sudah terbentuk, nanti sitoplasma pula perlu dibahagikan. So nukleus terbentuk semula dalam nukleus, inilah peringkat telofasa. Okay, telofasa. So untuk sitoplasma, sitokinesis juga perlu terangkan kepada kamu sebab dia lain-lain untuk sel haiwan dan juga sel tumbuhan, tidak sama. Okay, apa kita tengok hal ni. Yang berwarna biru ini adalah sel haiwan. So sel haiwan semasa sitokinesis berlaku, ada satu gelang pencerutan berlaku. Okay, wujud di sini. Microfilaments ring oleh mikrofilament. Okay, mikrofilament. So mikrofilament ini dia akan mengecut perlahan-lahan, so membentuk satu belahan pencerutan lah. Yang pencerutan ini berlaku sehinggalah sel mencerut sehingga dua sel anak yang terbentuk. Alahai, salah type, terbentuk. Salah type, terbentuk. Jadi ada dua sel anak terbentuk selepas pembahagian sitoplasma itu lengkap. Ini adalah untuk sel haiwan. Untuk sel tumbuhan, sel tumbuhan dia tidak ada mikrofilament. Dia hanya mempunyai vesikel yang dihasilkan akan kumpul, dia akan terkumpul di tengah-tengah sel antara nukleus. Macam begini dalam gambar. Dan semua vesikel itu dia bercantum menjadi satu blood cell. Ini dipanggil sebagai blood cell. Okay, blood cell ini akan wujud dia makin panjang sampai dia bercantum dengan membran plasma. Okay, bercantum dengan membran plasma yang lain. Dan seterusnya jentian selulosa akan dihasilkan oleh sel, masing-masing menghasilkan selulosa untuk kuatkanlah dinding sel masing-masing. Okey, masing-masing dia kuatkan dinding sel dia dengan tambah jentian selulosa kepada dinding sel dia. So ini adalah sitokinesis untuk sel haiwan. Dan satu lagi ialah sel tumbuhan.
So ini yang cikgu terangkan tadi, keperluan mitosis cikgu akan terangkan dengan lebih teliti. Kita tengok satu-satu. Apakah keperluan mitosis? Kenapa mitosis perlu berlaku? Okey, perlu berlaku. Yang pertama di sini, perkembangan embrio. Perkembangan embrio daripada zigot sehinggalah dia terbentuk satu organisma kompleks fetus dan dilahirkan sebagai bayi. Okey, dalam perkembangan dia, penambahan sel daripada 2 sel menjadi 4, 4 sel menjadi 8, itu semua memerlukan mitosis berlaku. Okey, pembahagian sel jenis mitosis perlu berlaku supaya dia bertambah sel baharu sehingga organisma yang kompleks seperti begini terhasil. Yang kedua, pertumbuhan organisma. Sel menjalankan pembahagian untuk menambahkan bilangan sel dalam badan. Okey, dalam badan kamu. Okey, apabila kamu keluar daripada kandungan baru 3 kilogram, tapi bila selepas beberapa tahun, kamu bertambah berat badan kamu menjadi 15, 20, itu semua disebabkan oleh mitosis, pertumbuhan sel. Yang kedua, penyembuhan luka. Jika ada luka yang berlaku pada badan kita, macam mana mau sembuh? Dengan cara pembahagian mitosis. Mitosis dia menggantikan dan juga memperbaik sel-sel yang rosak, misalnya luka pada kulit. Okay. Mana-mana saja luka. Actually ini mitosis selalu pun berlaku sebab sel kulit selalu perlu diperbaikilah. Yang seterusnya ialah pembiakan seks, di mana ada organisma yang tidak dapat menjalankan pembiakan seks, jadi dia perlukan cara mitosis untuk menghasilkan sel anak dia, untuk menghasilkan generasi yang baru. Sel anak yang dihasilkan adalah seiras, sebab mitosis ini dia menghasilkan sel yang seiras, yang sama dengan sel induk dia. Kalau sel kulit yang menjalankan mitosis, sel kulit yang dihasilkan. Okey, bukan sel lainnya. Kalau sel hati yang menjalankan mitosis, sel hati juga yang akan dihasilkan. Dia adalah seiras, sama, 100% sama secara genetik dengan sel induknya. Yang seterusnya penjanaan semula. Yang cikgu cerita pasal cicak tadi yang cicak, mitosis membolehkan cicak menghasilkan ekor yang baharu setiap kali ekornya terputus. Ini adalah self defense dia. Kalau ada pemangsa yang tertangkap ekor dia akan kasih tanggal saja sebab dia boleh generate semula. Selain daripada cicak, ada tapak Sulaiman, dia boleh generate semula bahagian kaki yang telah tertanggal ataupun terputus. So tadi kita sudah tengok pasal keperluan kenapa mitosis ini berlaku sepanjang hayat kita adalah untuk tujuan semua tujuan yang cikgu terangkan di sini. Ada dalam buku teks juga kalau kamu sudah buat nota yang cikgu suruh. So aplikasi mitosis. Mitosis ini ada diguna pakai juga dalam beberapa kegunaan industri Contohnya kulturan daging, menghasilkan daging daripada tisu otot haiwan. Okey. Pengkulturan daging sintetik maksudnya buatan manusia, bukan yang original macam daripada haiwan ternakan begini. Dia menggunakan teknik pengkulturan in vitro. Okey, in vitro. Semua penghasilan itu daging tu berlaku dalam makmal. Daging yang dihasilkan dalam makmal membekalkan sumber protein, lemak dan juga vitamin seperti mana daging yang diperoleh daripada haiwan ternakan. Cara macam mana dia buat? Kita pergi ikut step-step di sini Langkah pertama, mereka akan dapatkan tisu daripada daging, daripada otot haiwan Tisu daging diperoleh. Step kedua, sel yang telah didapat daripada tisu itu dia akan dikuturkan dalam medium kultur yang sesuai. Dia bagi nutrien yang sesuai untuk dia hidup seterusnya sel akan membahagi secara mitosis dan menambahkan sel. 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Membentuk tisu otot yang berjentian.
Okay, jentian tisu otot dicincang dan dijadikan sebagai daging burger. Baiklah. Jadi, mau lagi kah kamu makan daging burger? Kalau betul-betul dia begitu. Bukan semua daging burger tu dia dihasilkan melalui cara beginilah. Kalau kamu beli daripada supermarket, kamu boleh tengoklah label dia, tengok dia punya packaging sama ada dia adalah daging yang dihasilkan melalui perkuturan ataupun tidak. So ini adalah terapi sel stem ini untuk dalam perubatan dalam bidang perubatan untuk menyembuhkanlah sesuatu penyakit. Okey, contoh di sini, sel stem sumsum tulang akan didapat daripada tulang pinggul untuk mendapatkan sel stem ini. Sel stem ini boleh menjana sel baharu. Sel baharu. Sel stem ini disuntik kepada mana-mana bahagian otot jantung, contohnya di sini otot jantung yang rosak, dan sel stem itu boleh membahagia secara mitosis untuk menghasilkan sel otot dan juga salur darah jantung yang baharu supaya menyembuhkanlah penyakit jantung dia. Satu lagi ialah perkuturan tisu tumbuhan. Okey, tumbuhan. Cebisan kecil tisu akar dipotong daripada tumbuhan induknya. Cebisan ini kita panggil sebagai explant. So explant disterilkan, dibersihkan, dibebaskan daripada bakteria, mikroorganisma, dipindah masuk dalam kelalan yang berisi medium kultur dan juga dia akan dibekalkan dengan pH dan juga suhu yang sesuai. Okay. Seterusnya sel itu boleh membahagi secara mitosis di sini, berlaku di sini. Okay, dia membahagi secara mitosis dan juga membentuk satu kalus. Kalus maksudnya dia belum lagi ada spesifik di mana dia punya akar, di mana dia punya batang, dia punya daun, di mana belum lagi ada. Kalus hanya merupakan sekumpulan tisu sahaja. Tisu sahaja. Okay, tisu-tisu di sini dia akan membesar dan menjadi embrio. Dia membesar menjadi embrio dan juga seterusnya dia menjadi anak tumbuhan. Anak tumbuhan itu akan dipindah ke tanah. Okey, tanah untuk membesar menjadi tumbuhan dewasa. Ini cara yang lebih komersial yang boleh dihasilkan secara besar-besaran.